أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وشكر لله segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi syarahan terhadap kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan pada malam ini kalam hikmat yang ingin dijelaskan ialah kalam hikmat yang ke-46, yaitu berkait dengan kewujudan yang hakiki. Sudah dijelaskan pada kuliah yang lalu bagaimana Syekh menyatakan bahawa yang ada pada hakikatnya, yakni yang memiliki kewujudan yang hakiki adalah Allah. Sebelum terciptanya makhluk ini, yang ada hanyalah Allah. Dan setelah terciptanya makhluk ini pun, yang ada pada hakikatnya, yakni yang memiliki kewujudan yang sebenarnya, kewujudan yang hakiki, tetap sama, yaitu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada sebelum diciptakan makhluk atau setelah diciptakan makhluk itu, bahawa yang wujud yang hakiki, yang wujud yang sebenar-benarnya tetap satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan dengan perkara ini, kita didatangkan dengan suatu bandingan. Katanya, bagaikan seseorang di dalam gedungnya. Bandingan yang didatangkan kepada kita ialah bandingan seseorang yang berada di dalam rumahnya atau dalam gedungnya. Kemudian ia mengisi rumah dengan segala perbuatan dan boneka atau patung. Dalam rumah itu hanya dia sahaja yang ada. Namun di dalam rumah itu juga dimasukkan sesuatu yang macam manusia, tapi tidak hidup sepertinya, patung-patung dan sebagainya. Lalu ditanya, siapakah yang di dalam gedung itu? Maka pertanyaan ini bila diajukan kepada orang tadi, siapa yang ada dalam gedung itu? Pastinya jawapan tidak lain, hanya dia. Sekalipun ada juga rupa-rupa yang macam manusia juga, tapi dia bukan manusia. Yang manusianya hanya seorang saja,
Maka demikianlah bandingan ini didatangkan untuk memahami kalam hikmat ini, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang wujud yang hakiki. Sebelum kewujudan makhluk ini, sebelum diciptakan makhluk ini, memang yang ada hanyalah Allah, dan itu kita dapat memahaminya dengan mudah, tidak keliru kita. Tapi setelah diciptakan makhluk, disitulah kita selalu bercelaru. Maka Syekh tetap menyatakan, yang wujud itu tetap satu, tidak dua, hanyalah Allah, sekalipun makhluk itu sudah diciptakan. Kenapa? Kerana makhluk itu tidak sebanding dengan Allah dari segi kewujudannya. Wujud yang hakiki tetap satu. Maka demikianlah bandingan ini didatangkan. Seseorang yang berada dalam rumah atau dalam suatu bilik, dalam suatu gedung, dan di tempat itu juga ada patung-patung yang serupa macam manusia. Yang ni ada juga benda lain, tapi patung. Bila orang tanya siapa yang ada, maka sudah pasti jawab hanya dia. Kerana yang lain itu sekalipun ada, tapi bukan manusianya, tetap dijawab hanya dia yang ada. Maka demikianlah dalam realiti sekarang, yang wujud itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah pertanyaan yang diajukan kepada orang yang ada dalam bilik tadi. Siapa yang ada dalam bilik itu? Dia seorang je, sekalipun ada juga patung, kursi, itu, ini, macam-macam. Tapi siapa yang ada? Hanya seorang. Maka demikianlah bandingan. Maka dikala ahli tasawuf menyatakan yang wujud itu adalah satu, iaitu Allah, maksudnya itu iaitu wujud yang hakiki. Mereka tidak bermaksud dengan kata-kata ini bahawa manusia juga ada sebahagian dari Tuhan, tidak. Bila mereka kata yang ada hanyalah Allah, dah kita ni Tuhan ke? Tidak. Mereka tidak bermaksud demikian. Bila mereka menjawab yang ada hanyalah Allah, adalah merujuk kepada wujud yang hakiki, hanya satu, yakni wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi itu maksud mereka. Jadi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka, di sinilah selalunya mereka dituduh sebagai sesat. Bagi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka itu, bila mereka katakan yang wujud hanyalah satu, iaitu Allah, orang yang tak erti ni, dia menganggap mereka ni kata semuanya Tuhan. Sebab mereka kata yang ada hanyalah Allah, dah kita ni Allah lah kalau gitu. Ini sudut pandangan yang salah. Orang yang tidak faham seperti yang mereka faham akan memahami tafsiran seperti ini, sedangkan mereka tidak bermaksud demikian. Lebih-lebih lagi, idea-idea ini, idea yang cuba mengaitkan suatu konsep bahawa manusia bertukar menjadi Tuhan dan Tuhan menjelma dalam diri manusia. Konsep ini adalah konsep yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam, yang cuba nak dibawa masuk, dan yang jadi mangsa adalah ahli tasawuf. Sedangkan mereka tidak bermaksud demikian, tapi cuba dikaitkan, cuba ditafsirkan kata-kata mereka. Yang ahlinya jelas faham, yang bukan ahlinya, sama ada mereka itu salah faham kerana mereka bukan berkeahlian, atau sengaja menyalah tafsirkan untuk merosakkan disiplin ilmu ini. Inilah yang berlaku. Maka sebab itu dalam dunia, dalam keilmuan tasawuf, satu istilah yang selalu disalah faham adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud dalam bahasa yang mudah bererti ketunggalan yang wujud. Yang wujud hanyalah satu maksudnya. Jadi sekalipun perkataan ini, istilah ini, ahli tasawuf sendiri pun tak pakai.
wahdatul wujud ni sebenarnya bukan istilah ahli tasawuf. Ahli tasawuf pun tak pakai. Tapi orang cuba mengaitkan perkara ni dengan ahli tasawuf, lalu direka istilah ni. Tapi bila sudah diguna pakai, orang guna je lah. Sedangkan maksud ataupun apa yang hendak disampaikan adalah pegangan mereka bahawa yang wujud, yang hakiki itu hanya satu. Sama ada sebelum diciptakan makhluk ataupun setelah diciptakan makhluk, satu saja, iaitu Allah. Cuma beza dengan kita apa? Kita sekarang kita meyakini perkara ini. Tak ada orang kata yang wujud yang hakiki ada dua. Tak ada. Ini syirik yang nyata. Tak ada orang kata begitu. Orang tetap meyakini yang wujud yang hakiki hanyalah satu, iaitu Allah. Kita pun kata begitu. Tapi dalam masa yang sama kita melihat kepada kewujudan makhluk juga. Ni, kalau kita tengok depan kita ni, ada juga. Tapi adanya makhluk kita istilahkan sebagai wujud yang majazi, wujud yang pinjaman. Inilah gaya Usuluddin dalam memahami perkara ni. Gaya Usuluddin, tetap kita mengakui yang wujud yang hakiki hanya satu, tidak dua, hanya Allah. Dah kita semua ni, kita nama juga wujud, tapi kelah-kelah ke mana? Kelah majazi, pinjaman saja. Tidak disamakan dengan wujud yang hakiki tadi itu. Itu kita. Sebab itu taraf kita ini dinamakan Tauhiduz Zat. Pegangan seperti tadi dinamakan Tauhiduz Zat. Kita mengesahkan Allah pada zat ketuhanannya, iaitu zat Allah hanya satu. Yang wujud yang hakiki, yakni zatnya itu hanya satu, tidak lain. Tapi ahli tasawuf menghayati semua ini bukan hanya menerusi kefahaman. Mereka adalah ahli azwaq, ahli zauq, ahli rasa. Orang yang dihidupkan rasa hatinya. Lalu mereka menanggapi perkara ini, memahami perkara ini bukan hanya dari sudut fikirannya, tapi dikaitkan, disertai sekali dengan rasa hatinya, sehingga mereka merasakan dalam pandangan mata hati mereka itu yang wujud hanyalah satu, sehingga mereka terlupa kepada makhluk. Itu beza dia ahli tasawuf dengan kita. Kita melihat kewujudan Allah, tapi kita tak lupa ada juga orang ni. Cuma kita beza dari segi jenis wujud saja. Wujud Allah yang hakiki, wujud makhluk majazi. Ahli tasawuf, kuatnya pandangan mereka ini nisbah kepada nur, kepada melihat kepada kewujudan Allah terlalu terang, melupakan mereka kepada kewujudan makhluk. Lupa, tak ada pada pandangan mereka, sehingga mereka melihat hanyalah kewujudan Allah semata-mata. Mereka lupa terus kepada makhluk, lupa. Itu beza. Maka yang ini dinamakan wahdatul wujud, kalau kita nak pakai istilah itu. Ya, saya nak cerita, nak sebut sangat, sebab inilah antara aspek-aspek yang selalu ahli tasawuf dikaitkan dengan kesesatan. Jadi saya terpaksa mengaitkan beberapa istilah lain yang sesat, supaya orang dapat beza mana tasawuf, mana hak karut-marut ni. Dalam tasawuf tadi, kalau kita nak guna istilah tu, gunalah wahdatul wujud dengan erti melihat yang wujud yang hakiki hanyalah Allah. Jadi ahli tasawuf beza dengan kita, mereka lupa kepada makhluk. Kita ni nampak sedar, itu je bezanya. Dikala kita menyedari makhluk ini, kita dinamakan Tauhiduz Zat, kita mengesahkan zat Allah. Tapi bila kita lupa kepada makhluk, martabat itu dinamakan Wahdatul Wujud. Kalau begitu, Wahdatul Wujud tingkatan yang lebih tinggi daripada Tauhiduz Zat, sedangkan ia sebahagian darinya. Itu saja. Tapi istilah lain yang selalu dikaitkan dengan kesesatan disebut sebagai al-hulul dan ittihad. Al-hulul, Tuhan itu menjelma dalam diri makhluk sehingga bersatu, makhluk jadi Tuhan, Tuhan jadi makhluk. Ataupun dari sudut dari bawah pula, makhluk itu akhir sekali bersatu dengan Tuhannya dan jadi Tuhan.
pegangan ini tidak pernah wujud dalam dunia tasawuf. Kalau ada pun, itu adalah dibawa masuk ataupun cuba dibawa masuk oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan tasawuf yang hakiki tidak itu maksudnya. Dah ada ke pesen-pesen gini ni? Pesen-pesen merasakannya wujud hanyalah Allah. Ahli tasawuf ialah orang yang menyadari hakikat yang tinggi. Apabila mereka mendengar firman Allah, kullu man 'alaiha fan, setiap sesuatu itu hancur binasa belaka, tak ada apa. Mereka sedar hakikat ni. Bila tinggi kesedaran mereka, melupakan mereka terhadap makhluk. Itulah wahdatul wujud. Sehingga mereka merasakan wujud hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Iaitu orang yang benar-benar merasai hakikat itu. Bahkan kita sendiri pernah dengar Nabi dalam munajatnya, dalam doanya. Bagaimana Nabi kata? Beberapa rangkap yang Nabi sebut ketika hijrah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah wansuril ansar wal muhajirah. Wahai Tuhanku, tidak ada kehidupan lagi melainkan kehidupan akhirat. Dah hari ni, hari tidur hari ni, tahu mana? Tapi nak beritahu bagaimana kesedaran Nabi yang tinggi, seolah merasakan tidak ada kehidupan sebenar lagi melainkan kehidupan akhirat saja. Perkataan tu bagi orang yang belajar rahsia bahasa Arab, la nafiyah lil jinsi, menafikan habis langsung, tak ada apa satu. Tidak ada kehidupan sama sekali kecuali akhirat. Realiti sekarang, dah kita hari ni mana? Nak tahu mana? Kita hari ni akhirat dah ke? Tak lagi. Tapi kesedaran tinggi Nabi tu seolahnya terlupa dari pandangan dia, sehingga dia merasakan tak ada kehidupan lain, hanya kehidupan akhirat. Tu je. Dia adalah sejenis daripada zuk, spiritual experience. Itu saja. Tapi yang mereka rasa tu yang sebenar, bukan khayal. Hak kita ni hak khayal sebenarnya. Hak sebenarnya hak tu, hak sebenarnya. Hak kita rasa betul ni hak kita sebenarnya berkhayal. Kita tuduh ahli tasawuf khayal. Bila ahli tasawuf menyatakan tidak ada kekuasaan melainkan Allah, tidak akan berlaku suatu kejadian melainkan ketetapan Allah, segala kudrat Allah, sebenarnya mereka yang betul. Kita rasa muni khayal. Sebab kita tengok hari-hari lain, orang ni pesan ni, ni kederak tu, kederak ni, macam-macam kederak ada hari ni. Kita rasa kita ni hakikat, rupanya kita ni tergelar dalam khayal. Hak sebenarnya kita tergelar dalam khayal. Mereka itulah yang melihat hakikat yang sebenar. Dari mana hakikat? Dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Jadi nak tengok hak kita pegang hari ni ke betul, hak yang mereka pegang betul. Kita tuduh dia berkhayal. Ni tak ada ni hak tu betulnya. Jadi kita rupanya kita rasa orang khayal, kita dalam khayal rupanya. Kita tak sedar. Jawabnya, bila pertanyaan ini diajukan kepada orang tadi yang duduk dalam bilik yang seorang tadi, dalam masa yang sama ada juga kursi meja, patung-patung itu ada benda lain. Tapi siapa yang ada, mesti dia akan jawab satu, aku seorang je lah. Takkan nak jawab kursi pun ada juga. Sebab orang tanya siapa, orang tak tanya benda ada dalam tu, siapa yang ada. Hanya ia seorang yang ada, yakni semua boneka dan berhala itu tidak dapat disebut sebagai teman atau kawannya. Sekalipun ada atas nama adanya kursi meja, tapi dia dianggap sebagai bukan dari kelompok orang yang boleh jadi teman kepada dia. Orang sebenarnya seorang aja ada situ, dia seorang aja. Begitulah bandingan kata-kata ahli tasawuf bila mereka mengatakan yang wujud itu hanyalah satu. Bukan berarti mereka beranggap tidak adanya makhluk, itu berlawan dengan realiti. Dan tidak juga bermaksud mereka mengatakan makhluk sudah bertukar menjadi Tuhan sehingga yang wujud itu hanyalah satu. Tidak juga begitu. Bukan maksud tu. Bukan mereka nafikan terus makhluk,
Dan bukan juga mereka menyatakan makhluk sudah bertukar menjadi Tuhan, tidak. Mereka hanya melihat yang wujud yang hakiki tetap kekal hanya satu, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang ahli hakikat tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut di samping Allah. Demikianlah pandangan ahli hakikat. Mereka tidak melihat sesuatu kewujudan yang dianggap menyaingi kewujudan Allah. Tak ada. Yang hakiki hanyalah Allah. Bandingannya mereka melihat sesuatu yang ada bayangnya. Bandingan yang mudah. Satu benda yang ada bayang. Ini bandingan yang paling dekat, tamsilan yang paling dekat untuk kita memahami sudut pandang ahli tasawuf ni. Ada satu benda ada bayang dia. Itulah bandingan makhluk dengan penciptanya. Bayang tu diumpamakan macam makhluk. Seluruh langit dan bumi dan seluruh makhluk adalah umpama bayang. Dan bayang ini bergantung kepada empunya ni, empunya bayang ni. Kalau empunya bayang ni gerak sini, situlah tempat gerak dia. Maksudnya segala aktiviti makhluk ini semata-mata gantung sini ni, gantung sini. Gerak sikit ni, geraklah bawah ni. Tak gerak sini, tak geraklah sini. Bandingannya gitu. Kalau ada hak ni, adalah hak ni. Tak ada hak ni, tak ada lah hak bawah ni. Tu. Cuma beza kita dengan ahli tasawuf, mereka melihat yang hakiki. Hak sebenarnya hak ni mereka tengok. Hak bayang ni, bayang gantung sini. Hak tu ahli tasawuf. Kita bayang ni hak utama ni, bayang ni. Hak ni dak nampak mana ni? Dak nampak mana? Bayang ni, ni hak betul ni. Hak kita duduk kucar hari-hari ni, tergelang kita ni, hak ni. Tengok tu ke bawah ni. Tu kita sekarang. Bukan tak nampak, tahu ada dalam keyakinan, tapi tak tengok, tak nampak. Tak nampak bayang bawah ni. Tapi dari bayang dia lah membayangkan ada empunyanya. Tapi Allah tak sedar, dia tengok atas dulu ni. Ni sebenarnya ni. Ni gantung dia baga ni. Tu je bandingan. Jadi itulah sudut pandang ahli tasawuf dalam perkara ini. Bila tanya hak mana siap sebenar, hak ni dah sebenarnya. Hak ni ada benda ni. Tapi nampak. Bukan tak ada benda, tidak sebanding yang ini. Tidak sebanding yang ini. Itulah maksud apabila mereka mengatakan, mereka bila menterjemah perkataan la ilaha illallah, antara salah satu maknanya la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang sebenar-benar wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Maka demikianlah kalam Syekh, kalam hikmat yang ke-46. Kemudian kalam hikmat yang ke-47, la tad'adda niyatu himmatika ila ghairi fal karimu la tatakhattahu al-amal. Kalam hikmat ini berkait dengan kalam hikmat sebelumnya. Kalam hikmat sebelumnya menyatakan hakikat yang sebenarnya. Kalam hikmat sekarang nak menyatakan bagaimana kita dalam menghadapi hakikat tadi itu. Kita guna dalam menempuh hakikat tadi itu. Maka salah satu daripada ehwal yang sepatutnya kita adalah apa yang ingin disampaikan oleh Syekh dalam kalam hikmat selanjutnya ni. Baik, maksudnya jangan melanggar atau melampaui niat tujuanmu, yakni hasrat harapanmu kepada lain-lainnya. Jangan sampai tumpuan hatimu, pegangan hatimu, tautan hatimu, harapan hatimu, cita-cita hatimu jangan tersasar kepada yang lain dari Allah. Itu maksudnya. Jangan sampai keyakinan hatimu, pautan hatimu, harapan hatimu, segalanya jangan sampai pewing, kata orang, pewing.
lari ke lain, menyasar dari yang hakiki kepada yang lain daripada Allah. Dalam kalam hikmat ini seolahnya Syekh nak beritahu, setelah engkau tahu hakikat yang sebenar wujud hanyalah Allah, hak lain bergantung ke dia, maka jangan hatimu pawing ke lain. Kau pandanglah dia, kau letakkan tumpuan hatimu hanya kepadanya, tidak kepada yang lain. Sebahagian daripada rahsia kewalian adalah sudut ini. Wali adalah rahsia antara manusia dengan Tuhannya. Tidak ada orang tahu kecuali yang dizahirkan Allah. Maka salah satu daripada sudut kewalian seseorang itu adalah sudut himmahnya, tumpuan hatinya, tidak menyasar kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada riwayat-riwayat hadis yang memberikan gambaran tentang perkara ini. Nabi kata, rubba ash'atha aghbara zittimrain law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Ada kalanya orang yang kusuk masai, debu. Ash'asa ni orang yang rambutnya geseng, kusuk masai. Aghbara, berdebu pakaiannya itu, tidak bersih, tidak comel macam orang lain, iaitu sesuatu yang membayangkan kemiskinan, atau juga membayangkan keadaan orang yang melupakan sesuatu sehingga terlupa sikit tentang pengurusan diri. Bukan lupa terus, agak macam kurang cana sikit kerana asyik kepada yang lain, juga membayangkan ke situ. Zitimra ini yang memiliki pakaian yang compang-camping, sama ada kerana kemiskinan atau kerana zuk. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sekiranya dia bersumpah memohon kepada Allah, la abarrahu, pasti diperkenankan, tidak akan ditolak. Ada pesan ini. Perkataan lau aqsama 'ala Allah mengisyaratkan kepada kalau diminta kepada Allah tidak pandang ke lain dah, akan ditunaikan serta-merta. Tapi sinilah kadang-kadang berlaku kecelaruan sikit dalam pemikiran orang kita. Bila Nabi sebut rubba ash'asa aghbara, ada kalanya orang yang kusuk masai, orang yang berdebu pakaiannya, zitimra ini pakai pakaian compang-camping. Hadis ini membayangkan tentang suatu keadaan manusia yang mulia hati nuraninya, tapi zahirnya agak seperti ini keadaannya. Bagaimana sebenarnya maksud? Apakah nak jadi wali kena jadi gitu? Atau apakah setiap wali gini pesan dia? Ni kena tanya dua soalan, kena jawab ni. Ni kena jawab dua soalan. Apakah nak jadi wali kena begitu? Tidak. Tidak semestinya. Cuma nak menyatakan dalam sejarah ada wali pesan ni, tapi tidak seperti itu semestinya nak jadi wali. Berat nak jadi wali pesan ni. Tak ada orang nak mengaji ma'rifah. Main pakai jawapan-jawapan ni. Satu. Dan apakah setiap wali seperti ini? Tidak juga. Tapi orang kita dalam fikiran orang kita mari bayang gitu. Nak cari tak wali, mau cari pakar seluruh, hok copang pelubang-pelubang sekali tu. Mau cari tepi jalan tu tak wali lah tu. Ni orang kita nyakit orang kita, dia mikir ke sana tu. Nak cari tak wali, mau carilah pakar-pakar yang sekerak tu. Nak wali ada pakar langsung. Tak wali lah tu. Boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Tapi kalau wali pun, kenapa boleh jadi demikian? Kenapa? Ada beberapa sebab. Pertama sekali, kerana kenyataan hidup dia seorang miskin. Tak nak elok, dia miskin, nak kata apa? Dan dalam dunia tasawuf, ahlu sufah memang miskin. Secara kebetulan dia memang begitu. Tapi nak beritahu, Nabi nak beritahu bahawa di kalangan kelompok-kelompok orang semacam ni ada orang yang hatinya hati kewalian. Satu. Yang kedua, kerana zuk hatinya, zuk. Pada waktu mereka bergelora dengan hatinya, mereka suka nak hidup gitu. Dia buat ikut dia lah. Orang lain jangan ikut. Dan dia tak nak paksa, ikut gaya dia. Pada waktu dia zuk, pada waktu dia molek sikit, dia sihat sikit, dia balik asam mula. Tapi orang lain jangan pedomankan dia.
Dan dia tak boleh nak ajak orang macam dia. Ini cari nyakit. Dua. Yang ketiga, pada marhalah riyadah, sebahagian ahli-ahli sufi dikala mendidik muridnya dan dia tengok di mana titik kelemahan muridnya, maka dididik dengan sesuatu yang sesuai untuk menyelesaikan masalah itu. Maka salah satunya adalah berwatak-watak miskin seperti ini, seperti halnya yang berlaku kepada Al-Junaid ketika mendidik Al-Shibli radhiyallahu anhuma. Al-Shibli ni orang terkenal, orang berjawatan. Ketika dia mendapat kesedaran kerana satu peristiwa, dia berasa nak belajar ilmu makrifat ni, dan tuan guru besar yang ada pada zaman dia adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Dia pergi jumpa, minta pelajaran Encik Junaid. Dia kata, aku dengar mu ni banyak menyimpan mutiara. Ni orang-orang dulu suka bahasa qiyas. Suka bahasa kiasan ni. Kerana bahasa kiasan ni memperlihatkan taraf kerohanian yang tinggi, tapi tidak semestinya. Tapi selalunya bila jiwa ni halus, dia suka berkias. Dan bila rohani semakin meningkat, dia banyak bahasa-bahasa seperti itu secara naluri, tabi'i. Kata Syibli, aku dengar mu ni simpan banyak mata, tolong beri aku sikit. Boleh tak beri aku sikit? Kata Junaid, mu tak sanggup bayar. Mu tak sanggup bayar. Mata aku ada ni, mu tak sanggup nak bayar. Tapi kata Syibli lagi, kalau gitu mu jual murah aku sikit lah. Mu beri aku mudah sikit, jual murah aku sikit. Kata Junaid, tak boleh. Kalau aku jual murah ke mu akan mensia-siakan dia. Mu tak pegang molek, mu akan memberi nilai rendah, mu tak jaga molek lagi. Macam orang mudah boleh biti. Orang mudah boleh biti. Pada waktu kapur sawit naik harga dulu tu, piti gulung wak isap okok pula dah. Mudah biti. Wak isap okok pula dah. Dia macam kertas asap kabur. Ni manusia, panggil manusia. Kata Junaid, tak boleh. Kalau aku kabar mu mudah, mu tak ambil hal lagi. Mu buat mudah-mudah je. Akhir sekali, jadi Al-Junaid melatih menurut kebijaksanaannya. Tidak semua orang seperti ini. Jadi dia tahu Syibli ni pesen gini, maka cara dia pertama sekali, mu nak ikut jalan tasawuf, orang pesen mu ni, mu kena buang keakuan dirimu dulu. Caranya gitu lah. Tapi tak khabar gitu. Dia suruh ke mana? Dia suruh mengemis di bandar. Mengemis, tahu sajalah mengemis. Minta pitih, minta jalan macam orang tua miskin tepi bandar tu. Cuba bayangkan, seorang yang ternama, seorang yang berkedudukan, tiba-tiba minta dekah tepi jalan tu. Siapa dia sanggup? Tapi bukan untuk selama-lamanya, untuk Syibli. Untuk Syibli yang diajar oleh Junaid. Tujuan apa? Siapa kata bila muda era kau orang tu, pesan lain pula. Nak beritahunya kenapa wujud watak-watak seperti ini dalam dunia tasawuf. Dan apakah tasawuf itu seperti ini? Tidak. Jangan sekali-kali kita mengatakan tasawuf pesan ni pesan yang pakai baju copak-nyapai ni, pesan minta sedekah, ni bukan dunia tasawuf seperti ini. Jadi yang ada itu hanyalah hal-hal yang tertentu saja. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Hati kan dia balik beli seluar hok kerak, hok berubang bagi lutut tu, dia pakai nak jali tasawuf king ngaji masjid Zainal Abidin ni, masjid putih ni. Jangan macam itu, jangan salah faham macam tu. Jadi Syekh ini nak memberitahu tentang perkara itu. Berarti kalam hikmat ini membicarakan tentang himmah. Himmah diri manusia ini adalah gerak dalaman hati manusia, gerak dalam manusia. Dan dia banyak mencorakkan kehidupannya. Bahagia celaka kehidupan manusia banyak berkait dengan gerak dalaman ini. Bahagia celaka. Sebab itu kekayaan sebenar adalah kekayaan dari sudut ini. Akan wujud satu keadaan,
seseorang yang dilempahi kekayaan melimpah ruah tapi dia seorang miskin. Boleh berlaku. Kerana dari neraca kenabian yang kekayaan itu adalah dipandang dari sudut ini, neraca kenabian. Sebab itu ada hadis Nabi yang menyebut tentang perkara ini, laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Tidaklah kekayaan sebenar itu, bukanlah kekayaan sebenar, kata Nabi. Kalau mu nak cari orang kaya sebenar, mu jangan tengok sudut tu. Bukan kekayaan sebenar, kata Nabi, orang yang banyak harta pemilikannya, bukan. Tapi kaya yang sebenar ialah orang yang kaya hati nuraninya. Berarti nilai kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Dan boleh jadi orang yang jiwanya kaya, zahir pun kaya. Ini nikmat dalam nikmat, alhamdulillah. Zahir pun kaya, hati pun kaya. Ini dua nikmat bertindang. Ataupun dia hanya dapat nikmat yang batin, zahirnya ditakdirkan Allah secara ala kadar je, tapi hatinya kaya, alhamdulillah lagi. Tambahnya luar merepak, hati miskin. Hak ni sakit. Hati miskin, kehidupan merepak. Inilah yang ditakuti oleh Nabi SAW, yang dibimbangi. Kadal fakru an yakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan itu membawa seseorang menjadi kufur. Miskin yang macam mana? Sahabat Nabi tak miskin. Zaman awal Islam, kelompok-kelompok Ahlus Sufah orang miskin berat. Tapi tak jadi masalah. Di kemudian hari mereka menjadi penguasa-penguasa yang hebat. Tapi miskin mana yang Nabi bimbang? Miskin tadi, hati miskin, zahir pun miskin. Hak ni dah tergadai agama, terjual agama. Maka sebab itu Nabi ajar kita doa. Ni nak kait dengan ni je kalam hikmat Syekh, nak khabar mukadimahnya. Apa maksud kalam Syekh ini? Jangan sampai hatimu menilik kepada yang lain dari Allah. Apa pentingnya perkara ni? Ni bendanya. Nabi pernah ajar kita doa. Nampak simple tapi bererti dalam hidup. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Yang kedua tu jangan orang perhati. Wa bifadlika amman siwaka. Inilah yang sedang dibicarakan oleh Syekh. Sebahagian dari apa yang diajar oleh Nabi. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini orang merasa cukup dengan yang halal dari yang haram. Rasa cukup. Halal banyak pun banyaklah, sikit pun sikitlah, tapi rasa cukup dengan yang halal. Tapi yang kedua itu, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang hatiku cukup dengan melihat pemberian-Mu. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadikanlah hatiku ya Allah hanya merasa cukup dengan pemberian-Mu ya Allah. Yang ni seorangnya nampak apa-apa boleh kita dari mulaka ya Allah. Nak gitu. Inilah hati orang kaya. Hati orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Dah mana pemberian manusianya? Tak ada berusaha habuk manusianya. Hakikatnya daripada Allah. Demikianlah bahawa kalam hikmat ini ingin membuka kita rahsia ini, rahsia gerak hati. Sekalipun dia benda ni duduk dalam, rahsia duduk dalam, tapi dia ada kaitan dengan kehidupan-kehidupan. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya-Allah akan saya jelaskan rahsia-rahsia ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala